Waalaikumsalam warahmatullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في هذا اليوم إن شاء الله سوف نشرح موضوعين إن شاء الله تعالى. هل صحيح موضوعين؟ نعم شيخ. طيب، يتقدم الآن الفريق الأول للشرح، فليتفضلوا مشكورين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan 3 tajuk hari ini. Tajuk yang pertama ialah Bab Mazahib Al-Kisai fi Imalah Ha'ut Ta'nis wa ma qablaha fil waqti. Tajuk yang kedua Bab Mazahibihim fil Ra'at. Dan yang ketiga Bab Al-Lamat. Okay, next. Okay, kita bagi tajuk yang pertama itu Bab Mazahib Al-Kisai fi Imalah Ta'nis wa ma qablaha fil waqti, iaitu bab mazhab Kisai imalah ta'nis ketika wakaf. Okay, apakah yang dikatakan dengan ha'ut ta'nis? Hak ta'nis al-ha' allati takunu fil wasli akhir al-ismu, iaitu huruf ta yang berada di akhir kalimah dan membawa maksud isim. Okay. Pada matan yang ke-339, wa fiha at-ta'nitsil wuqufi wa qablaha mumalul kisai. Okay, Imam Kisai akan mengimalahkan ha'ut ta'nis ketika wakaf apabila bertemunya huruf 15 huruf, iaitu fajasat Zainabun ludhuri syamsin. Pada bait ini ada 15 huruf, iaitu huruf fa, jim, tha, ta, zai, ya, nun, ba, lam, zal, waw, dal, shim, mim dan sin. Sebagai contoh, khalifah, Imam Kisai akan baca dengan khalifah. Yang kedua, bahjah, Imam Kisai akan baca dengan bahjah. Ketiga, humazatil lumazah, Imam Kisai akan baca dengan humazatil lumazah. Dan seterusnya, khasyah, Kisai akan baca dengan khasyah. Jannah akan dibaca dengan jannah. Okay, seterusnya, ghairu ashrin liya'dila wa yajma'uha haqqun dighatu asin khadha. Kecuali 10 huruf, iaitu haqqun dighatu asin khadha. Imam Kisai tidak akan baca imalah apabila sebelum ha'ut ta'nis itu adanya huruf-huruf haqqun dighatu asin khadha, iaitu huruf ha, qaf, dad, ghin, alif, ta, ain, sa, kha dan dha. Sebagai contoh, as-sayhah, an-naqah, ba'udah, sibrah dan khasah. Okay, seterusnya. Okay. Wa akharu ba'dal ya'i yaskunu muyyila awil kasri wal iskanu laysa bihajizin. Imam Kisai akan mengimalahkan huruf-huruf akhar apabila temunya 3 syarat ni. Ada 3 syarat apabila Imam Kisai nak imalah huruf akhar. Syarat yang pertama, apabila ha'ut ta'nis, sebelum ha'ut ta'nis itu ada huruf akhar. Sebelum akhar itu kasrah. Sebagai contoh, fakihah, Kisai akan baca dengan fakihah, tabsirah, tabsirah, al-mu'tafikah, Kisai akan baca dengan al-mu'tafikah. Syarat yang kedua ialah apabila
ha'ut ta'nis, sebelum ha'ut ta'nis itu adanya huruf akhar dan sebelum huruf akhar itu adanya huruf ya sukun. Sebagai contoh, kahai'ah, Imam Kisai akan baca dengan kahai'ah, dan al-aikah, Imam Kisai akan baca dengan al-aikah. Dan syarat yang ketiga ialah apabila huruf akhar, sebelum huruf akhar tersebut adanya huruf sakin dan sebelum huruf sakin adanya huruf yang berbaris kasrah. Sebagai contoh yang disebut di dalam matan iaitu la'ibrah, dia akan baca dengan la'ibrah. Wijhah akan baca dengan wijhah. Mi'ah akan baca dengan mi'ah. Okey. Wa yad'ufu ba'dal fathi wad dhammi arjula. Imam Kisai tidak akan baca huruf akhar ni dengan alah apabila sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah dan dhammah, kerana pada keadaan ini sifatnya lemah, dhaif. Sebagai contoh at-tahlukah. Okay, seterusnya. Okay, pada matan yang terakhir, wa ba'duhum siwa alifin indal kisai mayyala. Dia kata mazhab yang lain, mazhab ijmali, akan imalah semua huruf hijaiyah kecuali alif, huruf alif. Dilarang imalah pada huruf alif. Sebagai contoh, as-salah, az-zakah, al-hayah, dan an-najah. Seterusnya. Okey, khulasah daripada bab ini, terdapat 3 wajah bacaan, iaitu imalah qaulan wahidan, imalah bikhilaf, dan adamul imalah. Imalah qaulan wahidan ada 3 tempat, iaitu pada huruf fajasat Zainabun luzuli syamsin. Yang kedua, akhar, huruf akhar apabila sebelum huruf akhar itu ada huruf yang maksud. Yang kedua, apabila sebelum huruf akhar itu adanya huruf ya sakin. Dan yang ketiga, sebelum huruf akhar itu ada huruf sakin dan sebelum huruf sakin ada huruf ya sakinah ataupun huruf yang maksud. Okey, wajah yang kedua bikhilaf, iaitu ada 3 keadaan, iaitu huruf hakun, diratu, asin, khadha. Yang kedua, apabila sebelum huruf akhar tersebut adanya huruf yang maftuh ataupun madmum. Ketiga, bila sebelum huruf akhar itu adanya huruf yang sakin dan sebelum sakin adanya huruf yang maftuh ataupun madmum. Dan yang ketiga, tidak akan dibacakan imalah pada hak at-ta'nis apabila adanya huruf alif. Sebagai contoh, as-salah, az-zakah, al-hayah. Sekian saja daripada saya. Saya teruskan dengan sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung bab seterusnya, iaitu bab mazahibul qira'at. Seterusnya, bab ini akan menerangkan tentang tarkib ra ataupun tafsir ra. Cuba kita tengok matan yang pertama, iaitu waraqaqa warshun kulla ra'in wa qablaha musakkanatan ya'un awil kasru musfalah. Ini dia nak kata ay raqaqa warshun ar-ra maftuhah awil madmumah di thalathah syurut. Okey, Wash akan tarkib ra yang berbaris fathah ataupun berbaris dhammah dengan 3 syarat. Yang pertama, al-awwal ay yakuna qabla ra ya sakinah. Sebelum huruf ra tu ada huruf ya sukun. Okey, contoh kita boleh tengok basyiran wa nadhira. Sebelum huruf ra tu ada huruf ya sukun. Okey, yang kedua, syarat yang kedua, ay yakuna qablaha harfu maksud muttasil biha fi kalimatuha. Contoh dia, siraja. Okey. Sebelum huruf ra ada huruf berbaris kasrah, okey, dan berada dalam satu kalimah. Kita tengok sebelum huruf ra tu ada huruf si dan berbaris kasrah. Siraja. Jadi Wash akan baca tarkib pada keadaan ini. Okey. Kita tengok pula yang ketiga, ayakuna qabla sakin laisa huruf isti'la wa istasna min huruf isti'la huruf harful kha wa yakuna qablahu kasr.
Ini dia nak kata sebelum huruf. Sekejap, Wani betul balik. Okay, ini dia nak kata sebelum huruf okay. Bukanlah huruf isti'la. Okay, keadaannya mestilah bukan huruf isti'la, tapi diberi pengecualian pada huruf isti'la iaitu huruf ha dan sebelumnya berbaris kasrah. Okay, next. Okay, contoh la ikraha fiddin. Okay. Pada huruf ra ada huruf kaf. Okay, kaf tu bukan huruf isti'la dan sebelum huruf kaf tu berbaris kasrah. La ikraha fiddin. Pada keadaan ini, wash akan baca tartib pada ra tersebut. Okay. Dan begitu juga dengan contoh yang lain. Satu contoh yang saya nak ambil huruf kha, wal kha fil lafzu ikhraj. Ikhraj ni pun isti'la. Kali ikutkan huruf isti'la, tak boleh baca tartib, kena baca tebal. Tapi huruf kha saja wash akan baca tebal. Ikhraj. Okay. Kita tengok pula matan. Walam yara fatan sakinan ba'da kasratin. Pula sebut. Dua harfil isti'la siwal kha fatammala. Okay. Penerangan yang bawah tu, walam yaqa'u min hurufil isti'la harfus sakin baina ra wal huruf maksur. Illa sad. Okay. Fa dan qaf. Ini dia kata tidak berlaku daripada huruf isti'la. Huruf yang sukun, huruf isti'la tu dia berbaris mati antara ra dan huruf yang berbaris kasrah, kecuali huruf fa dengan qaf. Okey. Contoh iswahum. Okey, kat sini dia nak kata farra tafhamu ba'da hadhihi ahruf thalatha as-sad wa ta wa qaf. Kat sini wash akan baca dengan tafkhim. Okey. Pada huruf isti'la 3 huruf ni sahaja. Okay, huruf sad, huruf ta dan huruf qaf. Okay. Syarat dia tu mestilah huruf isti'la tu mestilah huruf yang berbaris sukun. Kita tengok perkataan isrohum. Okay. Huruf sad berbaris sukun dan huruf alif tu berbaris kasrah. Jadi kat sini wash akan baca dengan tafsir. Jadi tak jadi tafsir. Okay, next. Okay, pada matan yang terakhir ni iaitu wafaqammaha fil a'jami. Okay, wash ar-ra masbuqah bi kasri aw bi sakin wa qablahu kasru fil asma al-a'jami. Okay, ini kita nak beritahu wash akan baca tafkid pada ra yang ada pada kalimah asma a'jami. Dengan syarat sebelum dia kasrah ataupun sukun. Okay. Kita tengok pada perkataan Isra'il. Okay, sebelum huruf ra tu, sin tu huruf berbaris sukun. Sebelum sin berbaris kasrah. Itulah dimaksudkan bikasri au bisakin wa qablahu kasrun. Okay. Jadi pada perkataan ini, wash akan baca, pada perkataan a'dan ini, wash akan baca dengan tebal. Okay, begitu dengan perkataan Ibrahim wa Imran yang terdapat dalam Quran. Okey, wafi irama. Okay, maka seterusnya wafi irama. Kat sini dia nak beritahu juga wafaqan maha kadzalika filahtun irama zatil imad. Pada perkataan irama pun wash akan baca dengan tafkhim. Okay. Dan wa takririha hatta yura muta'addila. Dan juga matan ni dia nak menerangkan tentang wash baca tebal pada perkataan ra dengan syarat-syarat yang diberi tadi lah. Okay. Yang last kali ni syarat dia ialah wash akan baca tebal wafaqu ra washun kadzalika fil kalimah allati takarrarat fiha ra. Wash akan baca tebal pada perkataan yang ada huruf ra, yang ra tu berulang 2 kali. Takarrarat tu maksudnya berulang. Contohnya irara. Pada perkataan ra tu ada 2 kali kalau kita nampak, so dia akan baca dengan tebal. Itu saja. Sekian terima kasih kepada saya. Seterusnya saya menjemput rakan saya yang lain untuk menyambung. Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan menyambung matan
346. Okay, wa tafkhimuhu dzikra wa sitra wa talbahu. Okay, jadi syarah bagi matan ini. Urida khilaf an warshin fi tarqiq wa tafkhim ar-ra' fil kalimat at-taliyah. Okay, dekat kalimah ni Warsh dia baca dengan khilaf. Okay, apa maksud khilaf tu? Maksudnya Warsh tu dia baca dengan dua wajah lah, iaitu tarqiq dan tafkhim. Contohnya pada kalimah dzikra, sitra, wizra, wasihra, hijra dan imra. Okay, lada jillatil ashabi amru arhula. Okay, kat sini dia nak terangkan bacaan yang lain lah. Dia ada dua wajah, itu tafkhim dan tarqiq. Okay, seterusnya lah. Apa yang berlaku ni? Okay, seterusnya mulahazah. Terdapat catatan kat sini, idza ijtama'a ma badal ma'a kalimah min hadhihi al-kalimat fi ayah wahidah kama fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Okey, jika terhimpun kalimah yang ada mad badal dengan kalimah yang tadi, yang atas tadi tu, zikra dan adik-beradik dia tu, okay, maka Warsh dia ada tiga bacaan. Okay, yang pertama ala qasril badal fathu wa tafkhim ar-ra. Mad badal ni akan dibaca dengan qasru, dan kalimah yang special ni tadi dia akan baca dengan tafkhim ar-ra. Okay, faham tak? Bagi emoji thumbs up. Okay, seterusnya. Okay, yang kedua tawassut al-badal ma'a tafkhim ar-ra faqat. Dia baca dengan tawassut pada mad badal, pada badal tu, dan ra tu dibaca dengan tafkhim. Okay, dan yang ketiga kalimah amanu tu tadi dibaca dengan mad iaitu 6 harakat, dan ra tu dibaca tafkhim ataupun tarqiq. Okey, seterusnya. Wa fi syararin anhu yuraqqiqu kulluhum. Okey, syarah dia ittifaq arwah an warshin ala tarqiq ar-ra al-ula min lafzin bi syararin fi surah al-mursalat fil wasli wal waqfi. Okey, kalau lafaz bi syararin, dekat sini Warsh dia akan baca tarqiq pada ra yang pertama. Jadi bunyi dia bisyararin. Okey, ketika wasal dan waqaf. Okey. Wasal waqaf dia tetap baca tarqiq ra. Okey, faham tak? Okey, seterusnya wa hayrana bitafkhim ba'dun taqabbala. Syarah dia waqad urida ikhtilaf an warshin fi lafzi hayrana bi suratil an'am. Okay, kat sini pun Warsh baca khilaf pada kalimah hayran. Jadi dia baca tafkhim ataupun tarqiq. Okay, faham tak? Seterusnya. Wa fi ra'i an warshin siwa ma dzakartuhu madhahib syadzat fil ada'i tawakkula. Okay, kat sini Warsh Warsh ni dia kan sahib tarqiq ar-ra'. Okay, jadi dia akan baca ra' ni dengan tarqiq, melainkan pada tempat-tempat yang tertentu ataupun lafaz-lafaz yang dikecualikan baca tarqiq, dia akan baca dengan tafkhim. Okay, sekian saja pada saya. Dijemput Fasihah untuk bentangkan tajuk seterusnya. Baiklah, bab yang seterusnya iaitu babul lamat, bab hukum bacaan huruf lam. Okay, pada matan 359, wa ghallaza warshun fathalan sadiha aw ta'i aw lisa'i qabla tanazzulan. Warsh membaca dengan tebal semua huruf lam yang berbaris fathah, sama ada bertasydid ataupun tidak di hujung ataupun di tengah kalimah, apabila sebelumnya terdapat 3 huruf
iaitu Sad, O dan juga Zo. Iza futihat au sukinat ka salatihim wa matla'i aidan thumma dhalla wa yusala. Iaitu dengan dua syarat. Hendaklah huruf tersebut berbaris fathah ataupun sukun. Seperti salatihim wa ma salabuhu aslabikum. Maka Imam Warsh akan membaca dengan salatihim wa ma salabuhu aslabikum. Adapun ketika huruf lam itu berbaris hadapan ataupun bagi bawah ataupun sukun, maka Imam Warsh akan membaca dengan tarkib kerana baris ini telah terkeluar daripada syarat untuk taglis. Terusnya, وفي طال خلف مأفصالا وعندما يسكن وقفا والمخفف مفضلا. Imam Warsh juga membaca dengan khilaf sama ada dengan tebal ataupun nipis pada huruf lam apabila terdapat huruf alif di antara huruf lam dengan salah satu daripada tiga huruf tadi, iaitu Ta, Za dan juga Sad. Keadaan ini terdapat tiga kalimah di dalam Al-Quran, iaitu qala dalam surah Al-Anbiya, Al-Hadid, Taha, dan kalimah isalan dalam surah Baqarah. Manakala bagi kalimah an yusliha, Imam Warsh membaca dengan fathah ya, tasydid sad dan berbaris atas berserta alif dan juga fathah lam, iaitu an yusalaha dalam surah An-Nisa. Imam Warsh juga membaca dengan khilaf pada huruf lam yang terletak di hujung kalimah sekiranya dibaca dengan sukun yang disebabkan bacaan berhenti seperti kalimah an yusal dalam surah Al-Baqarah dan juga Ar-Ra'd, kalimah batal dalam surah Al-A'raf dan juga kalimah wazal dalam surah An-Nahl dan Az-Zukhruf. Akan tetapi bacaan tebal adalah merupakan bacaan yang lebih terpilih. Sekian daripada saya. Saya menjemput semuanya untuk membentangkan yang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya pada matan 362. Wa hukmu zawatil ya'i minha kahadhihi wa 'inda ru'usil ay tarqiquha i'tala. Okey, dekat wa hukmu zawatil ya'i minha kahadhihi. Okey, di sini dia nak khabar tentang hukum lam apabila ada zawatil ya' tu. Okey. Imam Warsh akan baca khilaf pada lam, huruf lam apabila selepas huruf lam tu ada alif mumalah ataupun zawatil ya' lah. Okey. Khilaf Warsh ni dia baca taghlis dan tarqiq. Jadi kalau Imam Warsh ni baca dengan taghlis lam, maka zawatil ya' tu baca macam biasalah, fathah. Jadi contohnya musalla wa yasla. Okey. Kalau Imam Warsh baca dengan tarqiq pula, wajah yang kedua, Imam Warsh baca tarqiq lam. Apabila Imam Warsh baca tarqiq lam, automatik dia akan baca zawatil ya' tu dengan taklil. Jadi contohnya musalla wa yasla, macam tu. Okey. Terusnya wa 'inda ru'usil ay tarqiquha i'tala. Dekat sini dia nak khabar rajih baca taghlis lam apabila kalimah musalla dengan wa yaslaha ni duduk pada akhir ayat. Warsh akan baca dengan taghlis lam apabila Warsh akan baca dengan taghlis lam apabila kalimah musalla dengan wa yaslaha ni bukan akhir ayat. Okey, jadi dia baca dengan musalla wa yaslaha. Okey, yang kedua baca dengan tarqiq. Warsh akan baca dengan tarqiq apabila zawatil ya' ini dia duduk pada akhir ayat. Contohnya ada tiga kalimah yang duduk pada surah Qiyamah, wala salla surah Qiyamah, wa dzakara isma rabbih fa shalla suratul a'la, dan 'abdan idza shalla dalam suratul 'alaq. Jadi di sini Warsh akan baca dengan tarqiq lam dan taklil pada zawatil ya'.
Jadi wala salla wa dzakara isma rabbih fa salla dan abdan idza salla. Okay, seterusnya. Lepas tu wakullun pada matan 363 wakullun lada smillahi min ba'di kasratin yuraqiquha hatta yaruqa murattala kama fakhamuhu ba'da fathin wa dhammatin. Okey, dekat sini qura' sepakat membaca tarqiq lam pada kalimah Allah apabila kalimah Allah itu sebelum dia huruf berbaris bawah. Okey, contohnya Bismillah, Alhamdulillah dengan ma yaftahillah. Seterusnya, wa fakhamuha ba'da fathin wa dhammin. Okey, dekat sini huruf lam tu. Kalimah Allah tu dibaca dengan tebal apabila sebelum kalimah Allah itu ada huruf yang berbaris atas dan baris depan. Contohnya, innallah, syahidallah dengan qalullahumma. Okay, seterusnya matan fatamma nizamus syamli waslan wa faisala. Matan ni dia just nak khabar bahawa selesailah penerangan tentang taghlis dan tarqiq lam ketika wasal dan waqaf. Okay, sekian tu sahaja daripada kumpulan kami. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله، جزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم.